Sebutkan rukun solat jenazah. Rukun solat jenazah tu, ingat solat jenazah. Boleh? Okey, ajar. Dirikan diri tegak, takbir, niat, okey, takbir. Okey. Okey, selawat. Baca doa. Okey. Salam. Okey, berapa semua? 4. Itu 4 takbir, itu rukun. Okey. Betul lah tu ya. Niat berdiri tegak kan. Ketiga, mesti 4 kali takbir. Apa 4 kali takbir tu? Iaitulah kita takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga berdiri tegak, takbir ketiga doa atas mayat, takbir keempat salam. 7 rukun solat jenazah. Mari sini aja, kita ada hadiah. Mari, boleh bangun. Wakil ke anak? Okey, mana anaknya? Ada? Mari sini bang. Mak dah dapat dah kan, apa tu? Hadiah pertama beg comel ni. Okey, sama insya-Allah. Okey, nanti kita akan buat pula hadiah dia ialah pakej pengurusan jenazah percuma. Kalau dia meninggal, kita tak akan charge pada dia. Tapi kita charge pada waris dia. Okey. Nanti kita akan buat soalan lagi ya. Yang kedua kita tanya pula, okey, yang kedua, sebutkan 2 kaedah di antara banyak-banyak kaedah, 2 kaedah untuk menutup mata mayat. Tu Haji. Haji dulu. Ya. Macam mana tu Haji? Duit shilling. Okey. Selotip. Okey, betul. Betul ke selotip? Ke stapler? Tap. Selotip. Okey, betul. Okey, sila Tuan Haji. Kita bagi hadiah terus. Alright. Tak apa, kita duduk. Ambil gambar sini. Kain apa ni? Kain towel ke selimut ni? Kapan ke kapan? Alright, jadi tahniah. Okey, kita masuk kepada topik yang ketiga. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Urusan dokumentasi berkaitan pengurusan mayat ni penting ya, sebab di bawah Akta Kelahiran Kematian 1957, setiap kematian perlu dimaklumkan pada pihak berkuasa. Jika tidak, kita boleh didakwa kesalahan menyembunyikan kematian. Baik. Bila berlaku kematian, hanya 2 tempat sahaja yang mengeluarkan surat daftar kematian. Permit kubur tu dulu nama permit kubur, sekarang surat daftar kematian. Iaitulah di bilik mayat ataupun di balai polis. 2 saja. Yang mati di bilik mayat, yang mati di dalam ward hospital, maka yang keluarkan surat adalah bilik mayat hospital. Makna kata kematian yang berlaku dalam ward saja, ya, maka pihak hospital yang akan keluarkan surat. Kematian yang berlaku di luar ward, contohnya meninggal di rumah, di masjid, ataupun dalam perjalanan ke hospital dalam ambulans meninggal, ataupun dah sampai dah hospital, ward kecemasan, meninggal, pun polis yang akan keluarkan surat. Kenapa di ward kecemasan pun polis yang keluarkan sedangkan tu mati di hospital? Sebab di ward kecemasan mereka tak buat apa-apa rawatan lagi. Mereka hanya bagi bantuan kecemasan, bantuan awal. Maka pihak hospital tak tahu dia ni sakit apa punca dia. Maka perlunya polis untuk mengesahkan kematian dan buat siasatan lanjut. Okey? Baik. Apa perlu buat kalau meninggal di rumah ataupun kawasan di luar hospital? First, call 999. Telefon bagi tahu ada kematian di rumah. Dulu boleh panggil pihak hospital private, kita panggil ambulans swasta, kita panggil doktor swasta, tak ada masalah. Tapi sejak akhir-akhir ni saya melihat dia perlukan pengesahan pihak hospital kerajaan ataupun ambulans yang dibekalkan oleh pihak kerajaan hospital. Itu mungkin ada perkara baru yang mungkin kita tak tahu. Maka bila dia call, bagi tahu ada kematian di mana, bagi alamat lengkap, macam mana keadaan orang tu, uzur ke apa ke, dia perlukan maklumat tu.
Dan mungkin dalam masa setengah jam, 1 jam, ambulans sampai, maka dia akan buat pengesahan. Dia check. Confirm meninggal, dia akan keluarkan satu surat. Surat pengesahan tiada tanda-tanda kehidupan. Maka dia chop semua. Kalau ada nyawa lagi tengah nazak, maka pihak tu akan bagi rawatan atau bawa ke hospital, naik ambulans. Tengok pada keadaan orang tu. Dan yang ketiga, bila dah sampai surat tu, dah dapat surat pengesahan tadi, bawa ke balai polis untuk buat laporan polis. Jangan pergi balai polis terus. Meninggal saja orang tu terus ke balai polis. Maka dia akan mengganggu tugas polis. Sebab dia akan tanya, siapa yang sahkan kematian? Saya, tuan. Tuan ni doktor ke? MA ke? Tidak, tuan. Kerja apa? Saya kerani kewangan. Kan tak ada kena-mengena. Macam mana kita nak sahkan kematian? Walaupun kita ni belajar medik basic dan sebagainya, dia mesti orang yang berautoriti. Maka perlu dapatkan pengesahan hospital atau ambulans. Alright. Pergi kat balai polis, jangan lupa bawa dokumen ni. Pertama, surat pengesahan kematian yang dikeluarkan tadi. Yang kedua, IC kita. IC si mati. Bawa pasport dia ke, IC dia ke, surat beranak dia ke, bawa pengenalan dia. Yang ketiga, IC kita lah, waris ataupun keluarga ataupun jiran yang nak buat report polis ni. Nak buat report mestilah ada IC kan. Dan yang keempat, dokumen, rekod perubatan hospital, klinik sekiranya ada. Arwah ni selalu check up dekat hospital Lampang. Ni kat hijau dia, bawa. Supaya pihak polis boleh hubungi klinik mana yang rawat dia. Untuk siasat dan sebagainya. Okey, benda ni penting. Alright. Baik. Selesai about itu. Ini antara contoh. Yang bahagian depan ni, slip kecil ni, itu adalah slip contoh tanda-tanda pengesahan kematian. Tanda-tanda tiada tanda-tanda kehidupan di lokasi. Ini dia. Dia akan bagi slip kecil je. Kadang-kadang besar, ikutlah pada pihak yang keluarkan tu. Dan di bahagian belakang sana tu, sebelah kiri sekali, surat daftar kematian cetakan komputer. Dia print. Dia type-type kat komputer, dia print. Kebanyakan tempat dah ada dah benda ni. Dan surat yang tengah-tengah ini ialah tulisan tangan. Masih ada lagi balai polis, hospital yang masih guna manual. So bila dapat yang tengah ni, dia akan bagi 3 salinan, 3 kopi. Warna putih untuk JPN. Yang original ni untuk JPN. Makna kata kita kena serahkan pada JPN dalam masa seminggu dari kematian dia, untuk ditukarkan kepada sijil kematian. Ini namanya surat daftar kematian. Surat ni bawa ke JPN, tukar kepada sijil kematian. Yang berwarna biru kat belakang tu, salinan untuk pentadbiran tanah kubur, rekod mereka. Dan yang berwarna kuning, salinan pemaklum. Kita lah simpan rekod tu. Walaupun warna biru dengan warna kuning yang belakang tu kadang-kadang tulisan tak nampak, sebab dia guna karbon, jadi tulisan dia tak timbul. Maka tak perlu, tak ada masalah. Sebab yang pentingnya ialah nombor siri ni. Nombor siri dia yang penting dalam hal ni. Dia akan tengok, masuk sistem, dia akan keluar maklumat si mati. Pihak mana yang keluarkan surat dan sebagainya. Okey, clear dalam bab ini ya. Ada soalan? Ya bang? Yes. Bila datang, dia akan cek dulu. Dan bila dia confirm meninggal, time tu juga dia akan bagi surat tu. Okey, lagi soalan lain? Ada? Baik. Tak ada. Kita terus kepada bahagian rukun pengurusan jenazah. Ada 4, mandi, kafan, solat dan ke bumi. Sekejap lagi kita akan asingkan. Ya, orang lelaki, siapa yang mandikan jenazah lelaki? Lelaki juga. Orang perempuan, siapa yang mandikan jenazah perempuan? Perempuan pula. Kalau pondan, siapa yang kena mandikan jenazah pondan? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Macam mana pula kalau pondan tu dah renovate, modified, tak ada langsung tanda-tanda lelaki dia, habis dah, tinggal perempuan je. Lelaki juga ke? Ya ke kak? Betul ke lelaki? Sebiji macam perempuan, habis dah. Bawah habis, atas habis semua. Lelaki ke perempuan? Lelaki.
Betul. Jawapannya lelaki juga. Fitrah dia, lelaki kembali kepada fitrah. Macam mana pula dari segi aurat? Kalau kita nak mandikan jenazah lelaki, orang lelaki tutup mayat dia antara pusat sehingga lutut. Itu aurat besar dia, tak boleh dedah. Kalau jenazah perempuan, kita tutup bahagian dada ni sehingga lutut. Dia tak boleh selak kain tu. Kalau nak mandikan jenazah perempuan, nak bersihkan bahagian dada, tangan saja lalu bawah kain. Dia tak boleh selak. Itu adab dia. Aurat dia kena jaga. Macam mana kalau nak mandikan jenazah pondan? Aurat dia macam mana? Pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut ke aurat dia? Bagaimana dengan dada dia? Bukan aurat. Boleh tutup ke tak boleh tutup? Wajib ke tidak? Tak wajib. Dia aja macam tu. Siapa suruh buat tu? Jawapannya ialah wajib tutup juga bahagian dada dia sehingga lutut walaupun tu bukan aurat dia. Kerana kalau tak tutup akan jadi dua musibah. Musibah pertama, orang akan nampak aib dia. Oh, macam tu Roman berdosa kita mendedahkan aib dia. Nampak kan? Mengaibkan jenazah, kita berdosa. Musibah yang kedua, boleh jadi fitnah pada tukang mandi mayat. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Jadi bila kita tutup, orang tak nampak kan. Jadi kena faham situ ya. Saya ada pengalaman beberapa kali menguruskan jenazah pondan. Ya, sebenarnya tak ada masalah pun. Tak adalah kita terbayang-bayang macam cerita tanah kubur, mayat berair lah, apalah semua. Itu semua kadang-kadang penambahan dia. Ya, kita terlalu fikir sangat. Mayat pondan tak ada masalah, kita uruskan je. Yang jadi masalah siapa? Kawan-kawan pondan dia yang lain. Tu yang buat kecoh kadang. Ada satu kes tu, dia nak ikut saya mandikan jenazah. Okeylah 3 orang pondan. Keluarga tak ada. Dia bersembang-sembang sama dia. Nyah, kau tahu ke mandi mayat ni? Tak tahulah, ikut je lah cakap ustaz tu. Sembang-sembang je kan. Kita hantar kau lah bersembang kan. Tiba-tiba timbul persoalan dia orang. Lepas ni kita solat jenazah kan? Dia kata, lah. Kau tahu ke? Tahulah sikit-sikit. Boleh ke kita ikut? Tanya ustaz ni. Yang pondan pertama tanya saya. Ustaz, boleh ke kita solat jenazah lepas ni ikut ustaz? Saya pun kata, boleh. Nanti ikut je lah saya. Kita solat sama-sama. Saya tengah mandi. Pondan yang kedua pula kata, tapi ustaz, kita orang pakai macam ni, boleh ke? Saya pula terpandang dia orang. Astaghfirullahaladzim. Kan, soalan kebat dia bagi kan. Dah terdedah macam tu kan. Saya kata, awak pun tahu kan, awak punya kedudukan macam mana. Tutuplah sikit bahagian dada tu. Saya kata begitu. Datang pondan yang ketiga tanya pula, ustaz, ada tak kain telekung sini pinjam? Telekung nak pinjam ni. Kau mandi je lah kan, aku mandikan kau kan. Kain telekung nak pinjamkan, salah kan. Inilah dia kadang-kadang yang masalah ni orang sekeliling. Mayat tak ada masalah, kita buat macam biasa je. Alright, tuan-tuan dan puan, kita akan bahagi kumpulan yang muslimin di sini ke ustaz? Ke di luar? Macam mana kita nak buat? Yang muslimat ada pembagian? Okey, muat ke ramai-ramai ni? Segerombolan ni. Macam mana? Ataupun lelaki kat depan, biar orang perempuan sini. Boleh? Orang lelaki kat belakang. Boleh juga. Ya. Sebab kita tengok rata-ratanya ramainya muslimat. Takut bilik mandi tu kan penuh, langsung tak nampak apa yang berlaku. Buat kat dewan atas. Atas tu ada dewan kosong. Ada jom soal kursi roda. Ada kursi roda kan. Apa lelaki kat depan tak apa saya. Kat luar tak apa. Lelaki dalam bilik jenazah. Boleh. Kita ramai kan. Perempuan dekat sini. Okay. Boleh, insya-Allah. Okey. Sebab cadangnya nak buat kat atas. Saya fikir macam mana kalau acik-acik yang tak dapat nak naik atas, sakit lutut kan. Saya fikir masalah semua tu. Yang muslimat dekat dalam ni je. Okay, alhamdulillah tak payah bergerak kan. Tidak nak bertungkat naik atas kan. Ada lift tu. Kalau ada lift bagus juga kan. Yang lelaki kita buat kat luar lah, kita beralah lah kan. Kita buat kat luar. Mana ustaz? Belah sini ke belah sana? Kat belakang tu. Okey, insya-Allah mailah kita basuh ke belakang. Ramai-ramai ya. Insya-Allah. InsyaAllah sekarang pukul 11.25. 12.30 lah kita berkumpul balik insyaAllah. Kunsa tu bukan pondan. Dia adalah dua kelamin, lelaki dan perempuan. Katakanlah waktu dia lahir, mak dia kata
lelaki perempuan ni. Kita letak ranah lelaki. Pada dia ada dua kelamin. Letak nama lelaki. Kemudian dia membesar macam perempuan. Keluar haid apa semua macam perempuan. So bila dia meninggal, tengok nama lelaki tapi yang macam perempuan. Maka uruskan cara perempuan. Walaupun nama dia lelaki. Maknanya tengok pada pengakuan keluarga dia. Keluarga kata dia ni kunsa. Jadi memang nama lelaki tapi sebenarnya dia perempuan. Maka uruskan cara perempuan. Yang kunsa ni semula jadi ya. Baik. Allahuakbar. Jadi kita sambung soalan jawab Luar kata dia. Beli jenazah tak? Boleh. Yalah. Tak ramai. So, nampak ada muslimat yang Ada. Mana? Tu ada. Oh. Mandi dengan kapan langsung kat sini ya? Muslimat. Kita buat simulasi je lah pasal ramai. Dia tu ada kita dua orang. Betul padat. Laki okey. Ambil bilik tu. Itu lah. Kita buat kat dalam bilik tu. Laki dalam bilik. Okey, jom. Okey, kita ada tim muslimat yang akan bantu. Dah bincang tadi tak ya? Salam. Yang kalau kematian kat rumah tu, kita kena call hospital ke ataupun polis pun ya? 999. 999 maksudnya tu polis? dia akan beritahu 999 ni kan semua sekali kan. So dia tak ada kematian, dia akan hantar ambulans. Okay, sebab yang macam my friend sebelum ni call polis tu, polis yang akan datang. Tu untuk siasat. Bila kita call 999, operator tu akan tanya, untuk apa cik pemeriksaan kematian? Dia akan bagi ambulans. Sebab yang masa polis yang sampai dulu. Sebab kadang bila kita cakap meninggal macam ni, dia meninggal sendiri kat rumah. Jadi mungkin kes polis nak kena siasat. Jadi operator tu akan interview dulu macam mana keadaan dia. Berdasarkan apa yang dia cakap tu, dia akan tengok okey siapa yang kena action dulu, ambulans ke polis. Maksudnya kalau kematian kat rumah tu, apa-apa kita call 999 dulu? Yes, 999 je. Dia akan decide ke mana nak buat. Mana kita? Tak payah kot. Boleh juga pakai mic. Mic ada. Kat mana kita? Mari kita pilih jenazah. Boleh angkat kotak ni? Kotak jenazah tu dengan baldi. Kena sentiasa tutup. Ada keluarga tengok baru buka. Kau tutup balik. Jangan dedah macam tu. Apa ni? Sini. Ui, sejuk bilik dia. Oh, sejuk. Boleh sini boleh. Boleh. Oh. Cak lengkap tempat dia. Lebar. Ya. Okey, saya duduk sini. Bang, mana bang? Sana. Alright, boleh tak? Okey. Masuk. Ada ruang lagi, masuk. Impit lagi. Masuk dalam lagi. Masuk. Kali ni tak apa ramai-ramai. Kalau kematian sebenar tak boleh ramai-ramai macam ni. Ini tak apa. Okay, ni set yang kami keluarkan, set SPJM. Kita ada 2